semalam punya cerita? Tak ada? Tak ada Okey, kita sambung Tak ada. seterusnya. Tak ada cikgu. Kita sambung. Kita seperti biasa kita ada dua jenis sumber pembiayaan, iaitu sumber pembiayaan dalaman dan sumber pembiayaan luaran. So cikgu dah cerita semalam yang dalaman punya. So Luaran. hari ni kita akan cerita pasal luaran. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, yang pertama ialah modal permulaan. Semalam cikgu ada sebut tak? Cikgu dah lupa dah. Tak ada lagi kan? Belum kan? Belum cikgu. Okey, so saya akan ulang sedikit je. Sumber pembiayaan dalaman kita ada dua. Satu simpanan peribadi, satu lagi modal daripada keuntungan hizab. Maksudnya simpanan peribadi ni ialah duit daripada bank kita sendiri untuk kita laburkan dalam perniagaan. Kalau modal daripada keuntungan pula ialah hizab, iaitu hasil daripada pelaburan. Maksudnya kita ada untung, kita simpan separuh sebagai reserve. Okey, reserve tu maksudnya kita running modal tu balik untuk perniagaan kita. Separuh lagi kita enjoy untuk diri sendiri. Itu maksudnya. So modal yang dapat daripada keuntungan kita panggil reserve. Okey, hari ini kita sambung sumber pembiayaan luaran. Okey, ada 7 silap cikgu. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, yang pertama ialah modal permulaan. Okey, modal permulaan ni maksudnya ialah duit pinjaman. Pinjaman seperti biasa yang kita pernah dengar, ibu bapa kita pernah pinjam. Kemudian kalau awak dah bekerja nanti, awak nak beli ataupun nak buat perniagaan, awak buat pinjaman daripada bank. So itu namanya ialah modal permulaan. Maksudnya kita buat pinjaman. Pinjaman seperti biasa daripada pihak bank ataupun institusi kewangan. Institusi kewangan dengan bank ni samalah. Okey, so pinjaman ini ada tiga jenis. Kat sini ada tulis, ada 3 jenis. Satu, pinjaman berpenggal. Maksudnya 1 tahun ada 2 penggal. Maksudnya 2 kali dia bayar. Penggal pertama 6 bulan, penggal kedua 6 bulan. Macam awak pun sekolah ada penggal-penggal, cuti pertengahan penggal pertama. Lepas tu cuti penggal pertama. Lepas tu cuti pertengahan penggal kedua. Macam itulah, samalah maksudnya. Dalam 1 tahun ada 2 penggal. Penggal pertama, penggal kedua. Kenapa 6 bulan? Sebab 1 tahun ada 12 bulan. So, 1 penggal 6 bulan. 2 penggal jadi 12 bulan. Itu maksud dia. Okey? Itu pinjaman. Itu pinjaman berpenggal. Pinjaman jangka pendek maksudnya kurang setahun. Okey, pinjaman jangka pendek maksudnya kurang setahun. Kalau panjang maksudnya melebihi setahun. Okey, contohnya kalau awak pinjam duit tu tak banyak pun, awak pinjam RM5,000 je. So itu pinjaman jangka pendek sebab awak boleh settlekan dalam masa 12 bulan. Tapi cuba awak bayangkan kalau awak pinjam RM50,000. RM50,000 awak nak bayar setiap bulan berapa kan? Mengambil masa yang panjang. Mungkin dalam 10 tahun. RM50,000 tu banyak, terlalu banyak. So bila banyak, kita buat pinjaman jangka panjang, lebih setahun. Kita bayar melebihi setahun.
So modal ni ada 3 iaitu berpenggal, pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka jangka panjang. So bila awak dah buat nota tu awak highlight. Okey, highlight, dah buat nota kan? Okay, highlight. Highlight perkataan pinjaman. Okey, highlight perkataan pinjaman dan highlight perkataan berpenggal, jangka pendek dan jangka panjang. Okey? Okey. So modal permulaan ni senang, iaitu maksudnya pinjaman. Kita tak tulislah sumber pembiayaan luaran pinjaman. Cikgu tak nak. Cikgu nak dia nak apa tu? Nama yang special sikit. Nama dia ialah modal permulaan. Okey, yang kedua ialah sewa beli. Sewa beli ni kalau awak tak berapa nak faham ataupun tak berapa nak ingat, awak cuba ingat kereta. Atau kereta lah, lebih kurang lebih senang nak tahu. Okey, kereta. Kereta kita selalu bayar, tanyalah ibu bapa, selalu bayar 9 tahun, 7 tahun. Lepas tu kita bayar setiap bulan. Selepas habis bayar, kereta tu kita punya. So maksud dia ialah sewa beli. Mula-mula kita sewa konon. Tapi sebenarnya kereta tu kita punya. Tapi kita masih berhutang dengan bank. Contohlah cikgu kan, cikgu ada kereta Breve. Breve ni cikgu pinjam 9 tahun. Sepanjang 9 tahun tu memanglah kereta ni cikgu punya. Tapi sebenarnya bank punya. Sebab cikgu masih bayar setiap bulan, bayar. Kalau cikgu gagal bayar, bank boleh tarik kereta cikgu. Anytime. Sebab kereta tu masih belum habis bayar. Okay, let's say after 9 years, lepas 9 tahun, dah habis bayar, fully payment. So kereta tu cikgu punya. Kereta tersebut siapa punya? Cikgu punya. Bukan lagi bank. Okey, bukan lagi bank sebab kita punya dah habis bayar. Sama juga dengan rumah tapi rumah tempoh yang panjang sampai umur kita 50 pun kita masih lagi bayar rumah. Tapi ada setengah rumah yang murah kita dah boleh settle masa muda. Tapi sewa beli yang lebih, contoh yang lebih senang awak ingat ialah kereta. Maksudnya kereta tersebut kita bayar tapi kita punya tapi kita bayar selagi tak habis, selagi tu bank punya. Dah habis baru kita bayar. Okey, itu maksud dia. Okey, sewa beli. Faham Faham. Okey, faham. Okey, yang ketiga ialah pajakan. Okey, pajak. Faham cikgu. Faham Okey. Yang ketiga, pajakan. Pajakan ni sama macam sewa beli, sama. Tapi pajakan ni ialah kita punya, kita bagi dekat bank. Contoh yang paling senang awak contoh paling senang ialah mesin. Okey, contohlah mesin. Mesin ni kita beli sebagai inilah kita nak gunakan, nak proses, contohnya mesin buat kicap. Okey. Mesin ni kita bayar selagi kita menggunakannya dengan cara menyewa. Sama maksud macam sewa belilah tapi kita pajak. Maksudnya macam mana cikgu nak cakap okey, contoh lain cikgu bagi paling senang awak punya emas. Contohlah cincin. Cincin awak pergi pajak. Cincin tu awak punya
Cincin tu awak punya, awak pergi pajak dekat bank. Apa yang awak dapat? Duit. 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 So awak dapat duit. Bila awak dapat duit, okey, duit tu awak guna. Awak guna tapi every month kita bayar balik. Okey, kita bayar balik duit yang kita sudah ambil tersebut. Okey, bila dah habis bayar, okey, cincin tu awak boleh ambil semula. So sama juga dengan pajakan. Tapi pajakan ni selalunya mesin lah. Mesin tu sebenarnya awak punya, tapi sama seperti sewa beli, awak tak habis bayar lagi. Awak sewa. So every month awak bayar. Tapi selepas habis bayar, barulah kita punya. Okey? So sepanjang tak habis bayar tu, itu adalah hak milik bank. Ataupun syarikat pajakan. Selagi tak habis bayar, selagi tu syarikat pajakan ataupun bank pegang kita punya mesin. Okey? Alright. So setakat ni boleh faham? Faham cikgu. Okey, senang je kan? Okey, next. Nombor 4. Nombor 4 ialah share. Okey. Share, awak tahulah share dalam kata bahasa lain ialah saham. Pernah main saham? Tak pernah lah sebab you all muda lagi kan? Kalau main saham, maksudnya share ataupun Saham tu apa cikgu? okey, saham tu ialah modal kita sumbang atau melabur dalam sebuah perniagaan. Okey, contohlah kan. Siapa? Nava ni dia orang kaya. Okey, orang kaya dia banyak duit. Okey. So dia gunakan duit dia beli Untuk share. melabur. Ya, untuk melabur dalam perniagaan yang besar tau. Bukan perniagaan kecil-kecil. Perniagaan besar, dia melabur. Sebab apa dia nak melabur? Sebab dia dapat apa? Nanti Ah, dia orang bahagi dua kan cikgu bila dah dapat macam mana keuntungan ke? Bukan bahagi dua, Ada dia punya persen je kan? Dia ada persen, dia akan dapat, namanya ialah pulangan. Nama saintifik pula. Nama dalam bisnes tu kita tak panggil untung ya, kita panggil pulangan. Contohlah Nava dia masukkan share 50,000. So syarikat tu dia akan bagi contoh 2%. 2% keuntungan syarikat tersebut. So 2% itulah yang Nava akan dapat sama ada hujung tahun ke atau tengah-tengah tahun ke. Depends lah pada syarikat tersebut dia nak bayar bila. So sekarang ni syarikat tu bukan syarikat Nava punya tau. Syarikat tu syarikat syarikat awam. Okey, syarikat orang lain tapi kita ada duit, kita labur dekat syarikat tu. Okey, boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Jangan fikir okey bila kita dah labur duit dalam syarikat tu, contohlah Nava banyak duit, lepas tu syarikat Syafiqah syarikat besar. So Nava beli share syarikat Syafiqah. So syarikat Syafiqah tu bukan milik Nava. Tetapi bila Syafiqah ada untung, Syafiqah akan bagi pulangan. Nama dia ialah pulangan. Pulangan kepada Nava. Keuntungan lah maksudnya. Tapi keuntungan dalam sebutan pulangan. Kepada Nava. Okey, Nava bukan dapat 50,000 tu tau. Dia dapat 2% je. Depends pada syarikat keuntungan. Bukan maksudnya okey Nava masuk 50,000, lepas tu at the end of the year dia dapat balik 50,000. Bukan macam tu, okey. 50,000 tu ialah share. Okey, share dia masuk dekat dalam
Syafiqah punya bisnes. Lepas tu Syafiqah dapat bisnes, dapat untung. So untung tu dia akan bagi pulangan. Pulangan tu dapatlah kepada Naba. 2% ke, 3% ke, depends lah. Kalau pulangan, kalau Syafiqah punya untung berjuta-juta, dapatlah Naba banyak. Kalau untung setakat RM1, RM2 je, Naba dapatlah 10 sen ke, 20 sen ke, macam tu. Okay? So maksudnya share ialah kita melabur dalam sesebuah syarikat. Sebab apa? Sebab syarikat tu dia nak modal. Contoh Syafiqah. Syafiqah punya perniagaan, dia tak cukup modal. Dia perlukan modal. So modal dengan cara macam mana? Dia jual share. Dia jual share kepada siapa? Dia jual share kepada Naba. Okey? Itu maksud dia. So Syafiqah dapatlah duit RM50,000 daripada Naba. So sebagai pulangan, sebagai reward, sebagai orang cakap pembalasan, so bila Syafiqah dapat untung, Syafiqah bagilah sikit dekat Naba. Okey, so boleh faham sekarang? Boleh faham cikgu. Boleh faham cikgu. Okey. So yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, overdraft. Okey. Overdraft ni maksud dia macam kita terlebih guna duit dalam simpanan kita. Okey. Selalunya kita ada dalam perniagaan ataupun diri awak sendiri. Cikgu bagi contohlah bagi diri awak. Okey, setiap orang ada tak simpanan saving dalam bank? Ada tak pelajar? Ada. Ada kan? Okey. Bank yang awak ada, saving yang dalam bank tu, nama akaun dia ialah akaun simpanan. Nama dia ialah akaun simpanan. Okey, contohnya macam Tarani. Tarani dia ada duit dalam bank. Okey, duit dalam bank tu ialah dia punya. Contohnya dia ada RM10,000 dalam bank. Tapi akaun Tarani ialah akaun simpanan. Akaun simpanan tak boleh guna duit lebih daripada RM10,000. Sebab duit dia dalam tu ada RM10,000 je. So dia boleh guna duit dia sahaja. Kalau overdraft, Kalau overdraft, dia mesti ada akaun. Nama dia akaun semasa. Okey. Akaun semasa. So siapa yang dah buat nota, highlight, ada perkataan akaun semasa dekat situ kan? Nampak kan? Highlight perkataan akaun semasa tersebut. Sebab siapa yang ada akaun semasa sahaja boleh buat overdraft. Okey. Maksud overdraft. Contohnya Tarani, dia ada akaun semasa. Bukan akaun simpanan akaun semasa. Dalam bank dia ada akaun semasa sebanyak RM10,000. Okey, RM10,000. So dia akan dapat satu kad, macam debit card lah kan, credit card, macam tu. Bila dia dapat kad tersebut, contoh credit card, okey, dia boleh guna, contohnya dia nak belanja boyfriend dia makan dekat hotel RM11,000. Banyaknya makan tapi tak gemuk-gemuk pun, kan? Kurus je. Tapi dia belanja boyfriend dia makan dekat hotel sampailah RM11,000. Cikgu dah cakap tadi kan, akaun semasa dia ada berapa? Ada RM10,000 sahaja. Tapi dia dah guna kad dia, kad yang dia pegang tu sebanyak RM11,000. Maksudnya dia dah terlebih guna. Betul tak? Guna duit. Ya. Dia terlebih guna. Berapa dia terlebih guna? RM1,000.
RM1,000. Sebab duit sebenar dia ada berapa dalam beg? 10. 10,000. Duit sebenar dia cuma ada RM10,000 saja, tapi dia pergi belanja boyfriend dia sampai RM11,000. So ada terlebih guna RM1,000. So yang terlebih guna RM1,000 itulah kita panggil overdraft. Okey? Boleh Okey, faham? cikgu. Boleh Ah, faham, cikgu. cikgu. So RM1,000 itulah kita panggil sebagai overdraft. Maksudnya dia terlebih guna daripada duit dalam simpanan dia. Okey, seterusnya. Okey, yang keenam. Okey, yang keenam ni ialah gadaian. Gadaian ataupun dalam nama kata lain ialah ar-rahnu. Kalau awak pergi jalan-jalan dekat tepi jalan dekat Silibin pun ada perkataan ar-rahnu warna kuning tak silap cikgu kan? Ada nampak tak dekat tepi-tepi kat macam kan ada perkataan ar-rahnu. So inilah dianya. Pinjaman berbentuk gadaian. Dia sama macam pajakan tadi, tapi pajakan tadi benda yang macam besar-besar. Contohnya Mesin. jentera, mesin. Tapi yang ar-rahnu ni ialah barang yang berharga. Yang lebih tepatnya ialah emas. Lebih berharga ataupun barang yang lebih berharga lah, bernilai. Kalau ikutkan sekarang benda yang paling berharga ialah emas. Emas. So dia sama konsep dengan pajakan. Kita letak emas kita ataupun barang berharga kita dekat dekat ar-rahnu. So ar-rahnu akan bagi kita buat pinjaman berdasarkan nilai barang yang kita letak. Kalau emas tu RM10,000, so kita boleh pinjam RM10,000 saja ataupun kurang. Tak boleh lebih lah. Dia mesti nilai barang tersebut. Kalau barang awak cuma contohlah si Seri ni kan. Seri ni dia ada emas tangan. Okay, gelang emas dia suami dia bagi, harga dia RM5,000. Okay, so dia boleh letak untuk dapatkan duit cash. Tapi dia tak bolehlah pinjam sampai lebih dari RM5,000. Kurang daripada RM5,000 sahaja. Dan seperti biasa, dia tak bayar tiap-tiap bulan tau. Tapi ikut sukalah nak bayar tiap-tiap bulan pun boleh. Dia ada satu tempoh, kita bayar lamsam ataupun kita boleh bayar separuh-separuh, sikit-sikit. Boleh. Tapi dia dalam satu tempoh yang telah dipersetujui oleh orang yang letak dan juga ar-rahnu. So maksudnya bukanlah nak bayar tiap-tiap bulan. Mungkin Seri kata saya akan bayar 2 bulan sekali ke, 3 bulan sekali ke. Okay, fine. Sampai satu tempoh, contohnya dia cakap sampai limit 5 tahun je ya puan. Okay, 5 tahun je. Sampai tahun itu dia mesti settlekan hutang dia. So bila dia dah dapat settle, dia dapat balik gelang emas dia balik. So sama seperti pajakan. Okay, tapi ini dia letak barang yang berharga. Okay. Setakat ni okay? Boleh faham? Boleh faham, cikgu. Ini senang je. Boleh faham, cikgu. Okey. Yang seterus dan terakhir, yang ini memang jarang sangat awak dengar. Saya rasa bukan jarang, memang tak pernah dengar pun. Okey, dan saya pun kurang dengar perkataan pemfaktoran. Kadang-kadang memang kita susah nak guna atau faham pemfaktoran ni apa maksud dia. Okey, maksudnya ialah kemudahan pembelian akaun penghutang yang disediakan oleh bank untuk sesebuah perniagaan. Dia macam ni. Okey, Syafiqah ada perniagaan. Tadi kan syarikat dia kan. Okey, syarikat dia ada
ada penghutang tau. Penghutang tu maksudnya macam orang yang membeli barang dengan kita tetapi secara hutang. Okey, contohnya kita ambil Alina. Okey, Alina beli barang dekat Syafiqah. Dia beli barang tapi dia tak bayar lagi. Okey, dia beli barang dia tak bayar, dia hutang. Okey, Syafiqah pun tulislah. Okey, Alina beli barang. Contohnya dia beli kasut harga 500. Dia catat dekat buku. Okey, 500. Berhutang. Belum bayar. So Alina ambil kasut tu. Okey, Alina ambil kasut tu, dia boleh balik. Nanti bila-bila dia ada duit dia bayar. Okey, so Alina tu ialah penghutang kepada Syafiqah. Okey, Alina tu ialah penghutang kepada Syafiqah. Okey, satu hari Syafiqah dia perlukan modal ataupun dia perlukan duit. Okey, dia minta dekat Alina. Saya nak duit, saya nak balik, awak bayar hutang saya. Okey, contoh. Tapi Alina cakap, alah saya belum gaji lagi lah. Saya pun sekarang sedang pokai, tak ada duit cash lah. Boleh tak saya bayar bulan depan? Dia cakap macam tu. Tapi Syafiqah perlukan duit segera. Sebab mungkin syarikat dia mengalami kerugian. Dia perlu bayar hutang dekat orang lain. Okey, dia perlu bayar hutang ke orang lain. So, dia minta lah Alina hutang, bayar. Tapi Alina tak ada duit. So, apa perlu dia buat? Inilah namanya. Dia pergi ke institusi kewangan. Institusi kewangan tu tolong bayar untuk Alina. Okey, dia tolong bayar saja tau. Dia tolong bayar untuk Alina tapi Alina tak tahu Ni tolong bayar untuk Alina. Okey, so Syafiqah dapatlah duit. Okey, Syafiqah dapat duit. Dan bulan depan Alina janji nak bayar kan? Dia kata lepas dapat gaji bulan depan dia bayar. Okey, let's say bulan depan Alina dia bayar. Okey, dia bayar kasut tersebut yang 500 tu. Bila dia bayar, dia takkan bayar, dia bayar pada Syafiqah tetapi Syafiqah akan bayar semula kepada institusi keuangan. Itu maksudnya pemfaktoran. Cikgu, macam PTPTN ke cikgu? Macam PTPTN. PTPTN kita pinjam. Kita pinjam itu bukan. Itu dia macam itu pinjaman, itu bukan. Kalau kita buat, okey contohlah kan, kalau kita buat pinjaman dengan seseorang, okey kita buat pinjaman dengan seseorang tapi kita tak mampu bayar, orang yang kita pinjam tu yang akan memohon kepada institusi kewangan, bukan kita. Bukan kita Contoh awak sekarang ni, awak bayangkan awak semua ialah Syafiqah, bukan Alina. Maksudnya awak perlukan duit, Alina tu dia berhutang dengan awak. Alina berhutang dengan awak tapi dia tak dapat bayar. Dia kata next month. Okey. Tapi awak perlukan duit sekarang. Bila duit sekarang awak perlukan, awak kena pinjam dekat institusi keuangan. Okey, dengan cara apa? Pemfaktoran. Maksudnya dia tolong bayar hutang Alina. Dia bukan bagi pinjaman. Dia tolong bayar hutang Alina. So bila Alina bayar, Syafiqah tak boleh ambil duit Alina. You all tak boleh ambil duit Alina. Duit Alina tu dia pergi mana? Dia pergi ke institusi keuangan. Dia bayar balik. Boleh faham tak? Kalau konsep PTPTN, kita memang pinjam dan memang dia akan bagi lamsam. Kita ikut suka hati tahu kita nak buat apa dengan duit tu. Nak bayar yuran pendidikan. Dan lepas tu kita nak bayar untuk duit makan, duit minum. Itu pinjaman. So bukan semata-mata untuk bayar hutang orang lain. Tak.
Okey, jangan salah konsep lah. PTPTN tu sebenarnya pinjaman dan dia ada interest apa semua yang sangat tinggi. Kalau boleh nanti next time bila sambung belajar, ambillah beasiswa kalau dapat. Ambil JPA. Dapat je duit terus, tak payah bayar dah, tak fikir dah. Kalau PTPTN nanti bila awak dah kerja, awak kena bayar tau. So itu adalah pinjaman. Okey? Okey, Kenapa? cikgu. Kenapa awak rasa contoh dia PTPTN? Siapa yang Kita akan bayar balik. okey. Kita pinjam, kita kena bayar balik kan cikgu. So, sebab itu saya tanya cikgu. Sebab dia adalah sebuah pinjaman. Okey, dia PTPTN tu ialah institusi keuangan. Dia bukan bank Dia adalah contohlah institusi keuangan. Kita pinjam duit dia. Kita pinjam untuk kegunaan kita bayar yuran apa semua. Okey, kalau macam kita masuk universiti, kita kena bayar yuran. Kadang-kadang PTPTN lambat. So kita guna duit kita untuk bayar yuran. Bila kita guna duit kita, kita pergi pinjam lah dekat orang lain kan, contoh kan. So bila dapat PTPTN, kita bayar balik dekat orang yang kita pinjam. Okey lah kalau nak buat contoh itu boleh. Tapi sebenarnya PTPTN ialah pinjaman. Dia bukan perfakturan. Perfakturan tu maksudnya bank akan bayar orang lain. Dia akan bayar hutang syarikat tersebut. Dia bukan bagi duit dekat kita. Dia bukan bagi pinjaman dekat kita. Okey, jangan salah faham sebab tu cikgu cakap perfakturan ni macam payah sikit. Okey? Dia macam jadi orang tengah. Dia macam orang tengah tau. Institusi kewangan tu macam orang tengah. Okey, cikgu ulang semula lah contohlah yang tadi tu Alina. Alina hutang you all. Okey, dia beli barang, dia hutang, kemudian dia tak bayar, dia ambil barang tersebut tapi dia tak bayar. Dia kata nanti saya ada duit, saya bayar. Okey, so at one day, manalah tahu syarikat awak perlukan duit untuk bayar hutang orang lain. So syarikat awak perlukan duit untuk bayar hutang orang lain. Siapa ni? Kita akan minta dekat institusi kewangan. Okey, tolong saya perlukan duit ni tapi saya perlukan duit sekarang tapi macam mana ni kan? Okey, tak apa, you ada penghutang ke? Ada. Nama dia siapa? Alina. Okey, I tolong settlekan hutang dia. So you dapatlah duit. Nanti bila Alina sudah dapat duit, Alina sudah ada duit, dia bayar. So nanti dia akan, dia punya hutang saya ambil lah. Macam tu. Okey, boleh faham? Boleh. Dia bukan sebuah pinjaman dia tolong bayarkan. Dia tolong bayar untuk penghutang. So kalau awak dah buat dah buat nota. Okey, cuba tengok perkataan akaun penghutang. So highlight dekat situ. Okey, dia tolong bayarkan hutang, akaun penghutang. Okey, so ada juga satu kes kalau contoh Alina tu hilang terus. Okey, dia hilang terus pergi London. Dia kahwin dengan Mak Saleh. Dia terus pergi ke London, kahwin dengan Mak Saleh. So dia tak balik-balik. So syarikat Syafiqah selamat. Sebab siapa yang bayarkan hutang Alina? Institusi keuangan tadi. Dia dah bayar dah untuk Alina. Tapi walau macam mana sekalipun dalam satu tempoh yang dia beri, Syafiqah tetap kena Bayar balik. bayar balik kepada bank institusi tersebut. Tapi dia tak bagilah masa sekarang, mungkin akan datanglah. Cumanya Syafiqah dapatlah balik duit tu, tak adalah macam macam apa? Macam tertangguh duit tersebut. Okey.
Cuma Alina lah, Alina akan hilang merata-rata kan. Kita tak jumpa dia dah. Okey, itu saja untuk pemfaktoran. Dan akhir sekali ialah agensi kerajaan. Okey, yang nombor 1 bank atau institusi kewangan. Nombor 2 ialah agensi kerajaan. Masih lagi sumber pembiayaan luaran. Okey, masih lagi sumber pembiayaan luaran tapi orang yang kedua. Ini ialah kerajaan. Yang ini ialah swasta. Okey, bank, institusi kewangan ialah swasta. Yang ini daripada kerajaan. Okey. Kalau kerajaan, kalau swasta kita kena bayar balik. Okey, kalau kerajaan tak perlu bayar balik pun ada, yang perlu bayar balik pun ada. Dia ada 3 kemudahan. Yang pertama ialah bantuan modal. Bantuan maksudnya dia bagi pinjaman. Okey, untuk memulakan perniagaan kita, dia bagi pinjaman. Apa yang kerajaan dengan bank ialah dari segi interest ataupun faedah. Kalau kerajaan faedah dia sangat rendah. So bila buka perniagaan orang ramai minta ke agensi kerajaan. Dan paling senang dapat bantuan. Paling senang dapat pinjaman. Kalau nak dibandingkan dengan bank dan institusi kewangan. Sebab mereka cerewet. Mereka cerewet dan mereka juga mencari untung. Kerajaan tak mencari untung. Dia cuba bantu. Okey. Dia bagi dalam bentuk duit pinjaman. Yang pertama bantuan modal. Yang kedua dia dalam bentuk geran. Okey, geran maksudnya macam dia bagi guna jentera. Okey, tak apalah I bagi you guna jentera. Ataupun mesin. You nak mesin apa? Mesin jahit. Okey, guna. Kerajaan bagi. Tapi mesin jahit tu bukan awak punya. Contohnya siapa yang ada kat dalam ni? Contohnya Sarah. Okey, Sarah tukang jahit. Okey, tukang jahit. Sarah perlukan mesin. Mesin apa? Mesin jahit. So bila dia buka kedai jahit, dia perlukan mesin jahit untuk jahit baju. Tapi dia tak ada duit nak beli mesin. Okey, tapi dia nak buka kedai. So dia minta agensi kerajaan bukan dalam bentuk duit. Bukan. Kerajaan dia tak bagi duit dalam bentuk duit. Dia bagi dalam bentuk macam mana? Dia bagi 10 buah mesin jahit contoh. So itu nama dia. Geran Penyelidikan dan Pembangunan ni maksudnya dia bagi 10 mesin jahit. So boleh tak Sarah dia nak menjahit? Bolehlah. Dia dah ada dalam mesin. Tapi bear in mind, kena tahu Sarah bukan, mesin tu bukan Sarah punya. Mesin tu siapa punya? Agensi kerajaan. Bukan Sarah punya. So macam contohnya dia bagi pinjam lah macam tu kan. Bukan Sarah punya. Bila dah sampai satu tahap Sarah boleh beli mesin sendiri. So mesin yang kerajaan tu Sarah boleh pulangkan semula. Okey. So itu maksudnya geran penyelidikan dan pembangunan. Okey. Dan seterusnya ialah jaminan kredit. Okey, jaminan kredit ni ialah contohnya Sarah nak buka perniagaan kedai tadi, dia pinjam duit dekat bank. Okey, dia pinjam duit dekat bank. Tapi bank kata saya perlukan cagaran. Sarah dia tak ada apa-apa. Nak cagar apa ya? Saya tak ada apa-apa. Saya perlukan duit. Harta ke cikgu? Harta. Harta tanah. Harta ke tanah ke, Sarah tak ada. Semua benda tu semua tak ada. Dia tak ada apa-apa. Tapi dia nak pinjam duit dekat bank. Okey, dia nak pinjam duit dekat bank.
tapi dengan bantuan kerajaan. Contohnya Mara. So dia pinjam duit dekat bank, contohnya bank rakyat. Okay, dia pinjam duit dekat bank rakyat boleh bagi duit dengan syarat Mara jadi penjamin. Okey, contoh lain yang paling senang awak nak buat ialah awak sendiri. Awak sendiri nak beli kereta. Okey, awak sendiri nak beli kereta. Tapi awak tak mampu nak beli kereta sebab awak tak ada duit. So, awak pinjam duit dekat bank. Tapi bank perlukan penjamin. Okey, siapa penjamin dia? Iaitu abang awak. Contoh abang. Okey, abang jadi penjamin. Let's say, mana dah tahu kan, satu hari awak tak mampu bayar. Siapa yang bayar? Abang awak. Terpaksa bayar dekat bank tersebut. Namanya penjamin. Okey? So awak so awak tak dapat bayar, siapa yang bayar? Penjamin. So in this case, Cikgu. Ya. Kalau abang pun tak boleh bayar? Tak boleh, dia memang macam tu. Siapa suruh jadi penjamin? Pada muka abang awak. Okey, nasiblah itu ialah namanya penjamin. Orang tu terpaksa bayar. Walau macam mana sekalipun terpaksa bayar sebab dia dah jadi penjamin. Bank cuma tahu apa? Dia cuma tahu okey saya nak duit, itu je. Tak kisahlah siapa nak bayar. You bayar ke atau abang you yang bayar. Yang saya tahu saya perlukan, saya nak duit saya balik. Macam tu bank cakap. So sama juga yang macam ni lah. So agensi kerajaan boleh jadi penjamin. So tapi antara awak dengan bank tak ada apa-apa dah. Sebab kerajaan dah tolong. Tapi antara awak dengan kerajaan bermasalah. Kerajaan boleh saman ke kan? Ataupun kerajaan boleh tangkap awak masuk lokap ke? Macam tu lah kesnya. Okey, boleh faham? Tapi awak dengan bank tak ada masalah. Sebab kerajaan dah tolong bayarkan. Dia jadi penjamin kan? Tapi awak dengan kerajaan bermasalah. So macam cikgu, okey contoh cikgu, lagi senang. Cikgu ialah penjawat awam. Okey, kerja dengan kerajaan. Cikgu kan kerja dengan kerajaan kan? Okey, cikgu nak pinjam duit nak beli kereta dekat bank. Gaji cikgu ciput sikit, tak lepas. So, cikgu minta bantuan kerajaan. Maksudnya pinjaman kerajaan. Tapi dekat bank. So, bila satu hari nanti, kalaulah cikgu tak boleh nak bayar kereta tersebut, okey, contoh. So, bank akan minta kerajaan bayar. Sebab cikgu guna bantuan kerajaan. Kerajaan akan tolong bayar. Okey, no problem. Dia bayarkan kereta tu dekat bank. Tetapi cikgu bermasalah dengan kerajaan. Cikgu dah tak ada apa-apa dah dengan bank. Sebab bank, kerajaan dah tolong bayar. So bank settle. Tapi cikgu akan bermasalah dengan kerajaan. So kerajaan mungkin akan ambil tindakan ke atas cikgu. Contohnya, cikgu kena letak jawatan sebagai seorang guru. Ataupun pencen cikgu habis, hilang. Ataupun gaji cikgu akan dipotong. Macam itulah. So, yang bermasalah sekarang ialah saya, cikgu dengan kerajaan. Bukan lagi dengan bank. Bank dah settle. Walaupun cikgu pinjam duit daripada bank, tapi cikgu melalui bantuan kerajaan. Okey, boleh faham sekarang? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Jaminan ni ialah orang tengah lah. Kerajaan ni jadi orang tengah. Okey. So, dah sampai sini. Ada nak bertanya? Tak ada cikgu. Okey, agensi kerajaan ni kita tak habis lagi ya sebab cikgu nak kena bagi contoh agensi kerajaan. Okey, next class cikgu akan bagi contoh agensi kerajaan.
Okey, Okey, cikgu. hari ini kelas kita sampai pukul 1 kan? Okey, kita ada setengah jam lagi. Setengah jam lagi, last class cikgu dah cakap cikgu nak buat quiz. Ya, cikgu. Betul tak? Betul, cikgu. Ya. Okey, cikgu nak buat quiz. So, semua orang ready. Kita akan buat quiz secara live. Okey, cikgu akan buat quiz secara live tapi sebelum tu cikgu nak print screen sekejap. Okey. Untuk cikgu punya kehadiran. Okey, so. Okey, semua dah ready ya? Okey, seperti biasa quiz ini ada berapa soalan ada 7 soalan. Setiap soalan hanya diberi masa berapa saat? 1 minit. 1. Oh, 10 saat sahaja. Satu, Cikgu. Tambah cikgu 10 saat. tak ada. Sekejap je. 10 saat sahaja untuk setiap soalan. Jadi kena jawab betul-betul dan cepat-cepat dan jangan mengeja dan jangan spelling. Baca. Okey. So, kita akan mulakan 7 soalan je, tak banyak dan soalan ni sangat simple. Senang je. Okay, kejap. Cikgu masuk dalam ni. Okay, kejap. Dia running. Okay, so. Okay, boleh buka dekat chat masing-masing. Cikgu masukkan link dekat chat. Cikgu masuk link dekat chat. So, you all boleh klik dekat chat tersebut. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19. Okay, 19. Dekat kita ada 20. Ada lagi yang tak masuk, 22 sepatutnya. 22 orang. Okay, masuk lagi. Okay. Okay, dah Okay, cukup dah. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. Tu. Okay, cikgu start.
Okey, so habis dah. Kita ucapkan tahniah dan syabas kepada Hema. Wow, very good Hema. Hema ni semua betul. Okay, very good. Terima kasih cikgu. Wow, semua betul. Very good. So the rest kalau nak tengok nombor keberapa, cikgu dah screenshot dekat TG, boleh tengok. Dan last kali kalau ada yang tak sempat jawab tu maksudnya markah dia, bukan markah lah, maksudnya soalan dia tak sempat habis dalam masa yang telah ditetapkan. It's okay. Ini cuma latihan sahaja. Jangan frust. Kalau rasa frust, kita boleh cuba lagi the next time. Okay. Untuk soalan yang kat dalam quiz ni, okay, no problem. Cikgu simpan. Okay, cikgu akan bagi you all try lah untuk apa? Untuk latihan suka-suka di masa akan datang.